Okay, today we continue how we want to calculate the cost or economic dispatch if we consider everything. Okay, let's say we try to enforce the limits. What is the limits? Meaning that we assume that the condition that the generator of the output of any generator should not exceed the capacity. Okay, normally we have each generator, its power output from the generator should be operated within the minimum and the maximum. Okay, so normally generator have minimum as well as maximum real power output. So as we dah banyak kali saya ulang dalam economic dispatch ni, first kita kena fulfill the equality. Maksudnya sekarang ni kalau kita consider kita punya generation, summation must be equals to P load plus P demand. P load plus P loss. Okay. So ni kita panggil equality constraint. Next is inequality constraint, which is all the generators yang kita kira tu must be within the minimum and the maximum punya capacity. So kita boleh guna Karuskantaka. Kantaka condition maknanya bila you calculate DC over DP ni dapat lambda, maknanya this is okay lah, meaning within the within the boundaries. Tapi kalau kita kira-kira dia dah kurang ataupun dia violating the constraint, maknanya katalah you buat calculate maximum generator satu tu 100 max megawatts, tapi bila you calculate you dapat dalam 120, so dia pegging dekat 100, tak boleh max. Okay, so kita try tengok contoh yang ni. So yang ni still lagi kita ignore the losses, tapi kita enforce the generator limits. So let's say kalau tengok equation ataupun example daripada Haris Sadat ni, dia simple, dia direct je. Dia tak bagi heat rate curve pun, dia bagi terus dalam cost. So maknanya you just calculate je lah. This one ni dalam cost dah. Kadang guna F, kadang guna C, sama je lah. So F tu maknanya cost function, C ataupun sama in term of cost. So ni ialah alpha 1, ni adalah beta 1, ni gamma 1. Alpha 2, beta 2, gamma 2, alpha 3, ni beta 3, ni gamma 3. So P1 within 450 and 200s, P2 within 350 and 150, P3 220, 25 with 100. So load sekarang 975. So kalau guna disadat macam saya tunjuk sebelum ni, kita just guna coordination equation, because this is not loss. This is without losses. Tak ada loss. So cari lambda. Once you get lambda equal to P demand 975 tambah dengan summation of beta I over 2 gamma I. So ni beta 1, gamma 1, ni beta 2, gamma 2, beta 3, gamma 3, 2 gamma. Bagi dengan 1 bagi 2 gamma each of the generator. So dapat 8.5 megawatt, 85 ringgit per megawatt hour. Okay, so and then you boleh cari kita punya P. So using this equation lah. Kan? Sebab ini kita guna equation yang tu lah, lambda equals to beta I tambah 2 gamma I PI kan. So PI ni jadi tajuk. So you dapat lambda tolak beta I bagi 2 gamma I. So that's how you dapat ni. So boleh dapat cari setiap generator boleh guna equation ni . Kita buat equation ni. So lambda dah cari 8.5. Ni beta 5.3, 2 gamma. So dia dapat 482.9 megawatts.
P2 305 2667 MW, P3 186.8444 MW. So bila you tambah semua ni you akan dapat 975 lah, sebab this is lossless system. Then you need to check. Yang ini tak guna, okay, yang ini kita just guna coordination equation. Dan kalau you check sini semua within the limits kan, 482. Okay, yang ini dia dah exceed limit kan. So yang ini sebenarnya you tak boleh, you kena ambil 450 lah max. So apa yang perlu buat, you boleh solve guna yang cara ini, ataupun you boleh solve guna initial guess. Kita buat alternative method. Let's say kita buat alternative method dengan 6. Ni biasa dalam exam saya bagilah. So P1 for the first iteration 6 tolak 5.3. Sama lah, maknanya kita start dengan ni. Sebab yang tadi you cari value ni kan, guna equation ni. Tapi sekarang bila kira dia yang ni exceed boundaries. P2 okey, P3 pun okey. So P1 ni exceed boundaries. So kita buat cara guessing ataupun guna alternative methods. P1 dapat 87.5. And then you dapat P2 41.7, P3 11.1. So cari delta P, dapat 800 lebih sebab dia ada error. And then you cari delta lambda first ni, dapat 3.1632, tambah balik dengan 6, 9.1632. Okay, next apa yang perlu you buat, kita proceed with the second iteration. So kira 483, 305, 187. Bila you tambah semua ni, dia akan dapat sama kan dengan results ni, kosong. Maknanya summation of generator equals to the load, kosong. Tapi sekarang ni, seperti macam tadi punya case, yang ini dia out of bound. So maknanya kita pegging dekat 450 lah. Yang ni. Once we peg, kita cari error pula. Masuk value yang ni, mana you gantikan this one for 550, dapat error 33. So cari lambda yang kedua, apa ni, delta lambda error ataupun differentiate of the lambda ni untuk second iteration. 33 bahagikan dengan, so sekarang ni kalian tengok oleh kerana you dah peg dekat P1 ni, so P1 ni tak perlu carilah. So bila P1 tak cari, kalau guna equation ni yang tadi ni 1/2 lambda ni ada bagi untuk P1 punya part kan. So bila you dah pegging dekat 450, so tak perlu cari. So, maknanya delta error ni dia hanya pegging, dia hanya guna equation untuk the rest of the generator lah. So generator yang kedua saja, ni komponen nombor 2 kan. Ni komponen nombor 3, so dia dapat 0.2368. Then for the third iteration dia cari, dia dapat 9.4 lambda. Proceed again. P1 tak perlu cari sebab you dah pegging dah. Sebab kalau you kira pun dia akan lari, dia akan dapat out of bound. So you kena peg. Kita panggil dia peg ataupun fix. We peg this value 450. So cari untuk part P2 dan P3. Dapat 325, 200, and then step dia you cari balik error, dapat kosong. Once you dapat kosong, check dia punya range. Ni 325, still within the range kan. Still within the range. 325, okay. Ni generator 3, 200, still in the range. So we say that this is the value, that optimal value. So P2 kita 325, P3 200. So the optimal value for this generator when we have 975 load ialah P1 450, P2 325, P3 200. Once you dapat this value, you masuk dalam equation cost tadi, tambah je semua, dia dapat berapa ribu. Biasa student bila dia buat calculation, sebab banyak kali dah buat iteration,
Dia stop sampai dapat value P1, P2, P3 je. And then dia stop. Salah. Biasa yang ini markah dalam 2 ataupun 3 markah. Ini kira cost. Sebab tujuan kita ialah cost. Boleh? Okay, today this is the yang kita dah consider ya, lagi kalau tak masuk. Berapa orang ni? 45. Okay. Kita consider generator limits tapi kita tak consider loss. So today kita akan tengok apa yang dibuat oleh yang gunakan konsep hadis adat yang hadis adat propose lah. So basically for large interconnected system where the power is transmitted over long distance with low load density areas. So transmission loss a major factor. So biasanya that's why saya kata at the beginning of this class when we get the minimum cost, when your cost is minimum, surely your loss will be minimum. Okay, sebab dia memang berkadar sama lah. Maknanya bila you minimum the cost, you akan minimum the loss. Okay, so the loss affect the optimal dispatch of generation, of course. And then one common practice for including the effect of the transmission loss. Kalau you ingat, you belajar dulu dalam PSA, post analysis, kita nak kira loss, kita kena buat load flow solution. Ingat tak? Ataupun yang baru tengah ambil semester ni, kita buat load flow solution. Maknanya you cari everything lah. You cari voltage at each bus and then you calculate the sending end power and the receiving end power and then you tambahkan dapat loss. Okay, to complete. Tapi bila dalam sistem yang praktikal, normally interconnected system tu kita tidak tahu dia punya parameter. So kita tak tahu R berapa, X berapa. So connection of the system pun kita tak tahu. So kita assume saja load for a certain area, load berapa banyak. Okay, katalah dalam satu area di Kuantan, lebih kurang dalam 500 megawatts per hour contohnya, usage, load. So kita ada berapa generator? Kita ada 3 generator. So generator 1, 2, 3 tu kena kita panggil ISO lah. Kalau dalam sistem power system kita panggil independent system operator. Ataupun dekat sini kita panggil, dekat UTMB kita panggil NLDC lah, National Load Dispatch Center. Okay, so dia akan decide G1 berapa, G2 berapa, G3 berapa. So siapa akan jadi stack bus, betul lah. Tapi bila berlaku macam tu, kita susah bila tak tahu ni, kita kena run load flow ni. Dan kadang sistem tu tak perlu it's very big ataupun it's hard to get the data for the load flow data ni lah. So biasanya dia akan kita guna, sebab loss ni dia is important components in the power system yang kita kena deal. So tapi ni biasa kita boleh express dia dalam bentuk simplest form ataupun Cron's formula form lah. So yang ini kita pakai biasa untuk examination punya purpose, kita pakai simplest form lah. Maknanya P loss ni dia ada PI, BIJ, PJ lah. So ni simplest form. Atau biasa kita pakai Cron's loss formula, PI, BIJ, PJ. So dia ada B ni represent, kita panggil B loss coefficient. Sama juga, ni ada BIJ, ni ada BOJ dengan BOO. Okay. So B ni biasanya bila kita study dia coefficient. Oleh kerana dia coefficients, dia macam ABC tu lah, alpha, beta, gamma tu lah. Biasanya dah diberi, so kita just guna saja. Okay, BIJ are called loss coefficient. They assume to be constant. Simple. Supaya kalau dia berubah macam Jacobian, kalau buat load flow analysis tu, dia akan jadi quite troublesome dan juga kompleks lah. And then the reasonable accuracy is expected. Dia akan ada frankly dia akan ada error lah, tapi still within the accepted level lah.
Okay, now the economic dispatch problem is to minimize the overall generation cost which is function of plant output. The constraint yang sebelum ni kita dah ialah equality constraint. Equality constraint. Dan yang ini ialah inequality constraint. Okay. So kita kena fulfill these two constraints. Okay. So sekarang ni kita ada kita punya function ataupun cost function sama, mana-mana buku ataupun paper pakai cost function yang sama. Ramai tak masuk lagi ni, lambat lah. Okay, so ada cost function yang sama. Alpha I, beta I, pi, gamma I, pi square. So equation ni common. Kalau you pergi mana-mana, you jumpa mana-mana ataupun cari paper mana-mana paper pun, sekejap lah. Okay, kalau you all tahun akhir kan, tahun akhir dah pun tahun 3 kan. So katalah you all nak cari, bila you buat PSM, cari paper you boleh cari dekat rumah lah. Kat rumah you boleh guna easy proxy. Easy proxy ump.edu.my login. So you masuk username. Username ialah student ID and then password IC. So you boleh masuk dekat IEEE Explore boleh, sign direct boleh. Kata dia masuk IEEE Explore. You nak cari paper pasal economic dispatch. You type economic dispatch. So ni tahun 2018, boleh tengok. Kalau you pakai internet kat rumah, you tak masuk melalui easy proxy ni, you tak boleh access paper ni lah. Tapi kalau you masuk guna easy proxy, IEEE easy proxy UMP ni, you boleh pakai. You boleh masuk paper website ni. So you boleh tengok. Ni 2018. Buat economic dispatch. Equation dia tetap sama. Oh ni lain sikit. Ni sebab dia pakai DC, okey tak boleh pakai ni. Okey. Oh ni ada emission. Okey dah, cuba buka. Dia guna, yang ni guna artificial bee colony. Ni meta heuristic algorithm lah. Tahun 2011. Pasal lain question ni. Ya. Tengok question ni sama. A, P square, B, P, I, C. So ni alpha, ni beta, ni gamma. Sama lah. Cuma yang ni dia ada tambah. Kalau kita, yang ini ialah ada emission function. Sebab dalam power system bukan saja cost, dia ada banyak lagi function yang kita nak minimize. Okay. Macam ni kan, environmental economic load dispatch.
Ni kalau you tengok dia akan consider economic dan juga emission. Okay. Question tu tak sama A, B, C. Cara tulis tu lah. Kadang dia guna A, B, C, kadang tulis alpha, beta. Yang ini emission. Okay, ni minimum F maknanya cost function. Minimum E maknanya emission. So dia nak minimum both apa ni? Functions. Ni cost, yang ni emission. Dan dia kena fulfill juga dua benda, iaitu yang ini kalau you tengok ni ialah equality constraint. PI submission generator must be equals to demand plus loss. Dan each generator must be operated within the limits. So ini contoh lah. Okay, ni kalau paper orang lain lah. Saya pun biasa buat. Kalau saya punya paper biasa okay, you boleh search. Economic dispatch. Saya pun dah lama dah tak buat ni. So type nama saya pula apa. Okay, ni saya punya paper. Ni Firefly. Sama. Okay. So kalau paper semua akan buat benda yang sama. So economic dispatch problem dia ni lah. So yang ni saya gunakan alpha, beta, gamma. Okay. And then dia must be fulfill the constraint, equality constraint. Dan nak cari loss ni guna, kalau tengok sini kita guna, sama kan equation dengan equation ni. So pakai equation ni. So and then kat sini saya consider practical lah. Maksudnya ada generator ni ada play around with the Ramlet limits. Okay, ni guna Ramlet limits. Ni lagi advance lah tapi tak masukkan kelas. Dan juga ada prohibited zone. Prohibited zone ni maksudnya kalau you ingat kita punya quadratic function macam ni kan. So ada certain zone tu dia tak boleh operated. Generator tu tak boleh operate. So kita assume maknanya yang boleh operate yang ada ni dia, line ni. So dia putus-putus. So ni lagi kompleks lah. So saya apply algorithm ni. Ini dia punya alpha, beta, gamma. See? Ni dia punya coefficients. And then dia punya inequality constraints. Okay, ni ada Ramlet limits. So ni output lah. Ni 6 system unit, maknanya 6 generator. Ni 15 unit. Ni ada 15. So kalau compare these two teknik, contoh saya pakai ni yang asal Firefly, saya approve, saya propose modified Firefly. So okay, awak tengok ni kita punya cost bila saya guna propose method saya RM32,657. Yang asal RM32,700. Banyak kan ni. And then loss 29 megawatts. Yang ni 30 megawatts. So dia biasa akan bila you dapat cost yang rendah, you akan dapat minimum loss lah. Okay, ni contoh ni lah. Research ataupun implementation of solving the economic dispatch. Okay. So sekarang saya tak buat sangat lah. Tak apa. So di nampak sini equation sama. Equation still alpha, beta, gamma ni. Kalau tambah pun ada apa ni macam saya kata sebelum ni ada valve loading effects tu, maknanya ada tambah ada sign function belakang. Okay. And then kita punya equality constraint dibagi nama G. So kita punya demand load generation must be equal to demand plus loss. And then kita punya inequality constraint U. Kita punya generator must be operated within the generation
of each particular generation. So bila buat gini kita apply juga, ini conventional method lah. So yang method paper saya tadi tu itu guna heuristic. Kita tak pakai pun yang dia macam try and error je yang tu, tapi dia ada control dia lah bagi penalty function dan sebagainya. So yang ini kita apply sama sebab kita belajar fundamental, yang ini kita apply larang function lagi pada sistem. Kita apply larang function pada semua sistem ni. So maknanya C total tambah dengan lambda ni ialah kita punya equality constraint kan. So yang ni macam you ingat balik equation sebelum ni kita jadikan macam sebelum ni lambda equals to kita pakai P demand plus P loss minus Pi, and then kita ada mu ni kita punya coefficient bila kita deal with the inequality constraint. So Pi tolak Pi, and then this one Pi tolak Pi min. Okay. So bila kita buat this one, bila kita calculate Pi kita less than Pi max, maknanya within the region, maka mu x kita ni kosong lah. So ni ialah kita punya finite function lebih kurang. Dan sekiranya Pi yang kita kira lebih daripada minimum value, mu I min kita kosong. So maknanya yang ni part, these two part akan jadi kosong lah. Kalau fulfill pun akan jadi kosong. So dia akan jadi tinggal total saja. And then bila kita apply larang function, kita boleh buat partial derivation of larang function with respect with each components. Maknanya kita buat dl over dpi, dl over d lambda, dl over d mu, d max, min. So dapat semuanya. So semuanya kita samakan dengan kosong. Sebab ni kita belajar optimization lah. Okay, to get the optimality, biasa kita buat partial derivation, kita samakan dengan kosong. So bila kita when the generator limits are not violated, so dl over dpi kosong lah. Sama dengan kosong. So kita bezakan function ni tadi, everything ni. Maksudnya kita buat do L over setiap komponen, do P, do L, do lambda, do L, do mu I, do L, do mu I min. So you buat satu-satu lah. So yang ini kita buat dl over dp. Maknanya yang ini you bezakan C total bagi dpi. Bila kita buat partial derivation, dia yang related dengan P saja. Kan? So yang ada komponen P saja. Pi. So yang ni ada satu lah sini. Yang ini tak perlu lah sebab dia not violating the constraint. That's why kita boleh assume dia kosong lah mu tu. So yang ini kita bawa dia keluar, kita bezakan dia saja. Bila kita bezakan ni saja, kita maknanya kita bezakan each of these cost function with respect to dpi. So dia ialah dci over dpi. Kita bezakan saja. Okay. And then daripada sini kita boleh dapat kita punya lambda. Lambda kita ialah kita masuk balik dc total over dpi ni, masukkan balik. So dapat dci over dpi plus lambda dpl over dpi. Yang ni you kena pecahkan lah. Kembangkan lambda dapat kosong, kosong lambda dapat dpl, dpi dapat lambda, and then ni lambda dapat negatif 1 dapat negatif lambda. So lambda ni bawa ke depan, you dapat lambda sebagai tajuk. Okay, so rearrange. So you dapat this function equation, kita panggil ni lah, kita panggil nama dia apa? Loss, incremental loss equation ataupun panggil penalty factor. Okay, L ni ialah 1 bahagi 1 tolak dpl over dpi. Kemudian kita buat juga untuk dl over d lambda. So maknanya yang terlibat dengan komponen-komponen yang lambda saja, so sama dengan kosong. Yang tinggal sini hanyalah this equation kan. Yang ada lambda hanyalah this equations. So dl over d lambda, yang lain tak terlibat, yang terlibat hanya dia saja. So bila kita bezakan yang ini akan tinggal yang dalam ni lah. Kan? Contoh you ada y equals to 2x. So dy over dx tinggal 2 kan, sebab you bezakan terhadap x. Sama ni dl over d lambda. You bezakan terhadap lambda tinggal jadi 1 lah. So tinggal yang dalam ni. And then you samakan dengan kosong.
Bila kita samakan dengan kosong, dia akan dapat balik kita punya equality constraint lah. Okay, so tak ada masalah, is fulfill. So yang L ni tadi, dia ialah penalty factor. Bagi dia penalty factor. Okay, and then sama juga dengan condition bila kita ada equation loss ni, kita apply, kita pakai yang ni lah, yang Cron's formula tadi tu. So DPL over DPI lah, sebab sama juga, kita ulang balik. Bila kita ulang balik, kita akan dapat this equation. Okay, and then seperti biasa kita tahu bila DCI over DPI kita akan dapat yang inilah, sebab yang ni lambda kan. Sebab lambda equals to beta tambah 2 gamma PI. So you rearrange this equation balik, you akan dapat yang ni agak kompleks lah. You boleh dapat detail dalam buku hadis adat kalau nak tengok. Yang mana kita dalam exam kita tak derive, kita just apply saja. Okay, so equation yang ni kita boleh extend dalam bentuk apa ni, matrix form. Biasa dalam power system matrix ni memang tak boleh dielakkan lah. That's why banyak research, banyak projek power system guna matrix, guna MATLAB. Sebab MATLAB stand for Matrix Laboratory. Okay. So we extending the equation to all plants result from the following linear equation. So dia jadi linear lah. Sebab bila linear senang kita nak buat. So ni ialah E sama dengan D. So ni ialah matrix E ya. Ni P matrix lah, sama dengan D. So bila gini dia lagi kompleks. Yang ini untuk saya terangkan dalam kelas, better kita buat dalam bentuk contoh lah. Boleh? Yang ini kita cuba buat contoh. Tapi untuk dalam kelas, untuk projek kita akan apply, you apply this equation ni, loss coefficient ni. Tapi untuk benda dalam kelas analisis kita apply simple saja. Yang ni. Ni dah simplified lah. Okay. Step-step dia ialah to find the optimal dispatch. Yang ini memang kita kena guna iteration lah. You tak boleh pakai coordination equation. Sebab dia melibatkan loss. That's why dalam biasa kalau student tu saya tengok dia jawab tak ikut apa yang saya nak, dia biasanya dia tak datang kelas. Sebab biasa kadang-kadang sebab dia study sendiri, bila soalan tu keluar bila ada loss coefficient, dia pakai juga coordination equation. Yang tadi tu. Yang lambda sama dengan P5 plus bla 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 bagi dengan 1/2 gamma. Yang itu tak boleh pakai. Kat sini you kena pakai yang ini. Kita buat iteratively. Okay. So first kali kita tengok contoh, maknanya sama juga macam sebelum ni, kita start dengan lambda lah. Start dengan lambda. Lambda ni kita pakai lambda 1 ataupun berapa value ni, biasa pakai 6, 10. Tengok lah, biasa saya akan decide dalam exam. Tapi dia berbeza dengan you punya assignment ataupun projek. Bila projek you tak perlu cari lambda ni lah, you perlu cari P. Sebab yang projek tu nanti saya akan tunjuk cara macam ni kan. Ni result saya buat guna Firefly. Tapi ni saya dah modify sikit lah. So saya akan tunjuk cara you all boleh apply ada heuristic method lah. So untuk you punya assignment, since you all punya, sebab dia orang nak lebih kepada you all ni research based, sebab you all akan jadi engineer, it's not technical engineer, you jadi engineer, so better saya tunjuk lah. Sebab sebelum ni, kelas sebelum ni saya tak tunjuk. Kelas sebelum ni, assignment pun saya bagi projek, buat balik apa ni, program balik guna MATLAB, program-program yang ada. Sebenarnya tu semuanya boleh dapat dalam hadis adat punya program.
So yang ini saya akan tunjuk cara you program. You boleh guna apa-apa algoritma. Kalau boleh tak sama. Kalau sama saya akan ni saya boleh detect you copy dan sebagainya. So saya akan bagi assignment dalam group. Buat program macam you punya PSM, dia more on PSM lah. Solve economic dispatch problem. So semester ni start macam tu lah. Sebenarnya kalau you Google memang boleh dapat banyak lah. Baru nak masuk lagi, kalau nak habis ni. Okay, sebab kalau you type economic dispatch, banyak lah orang kongsi. Cuma cara nak guna tu mungkin tak tahu lah. Contoh ni kan, ni tahun 2010 orang buat artificial bee colony. You boleh download. Ni Karoboga buat. Sign up log. Okay. Dekat MATLAB apa ni MathWorks ni boleh cari macam-macam program. Okay, artificial bee colony ataupun you cari economic dispatch. Ni economic emission, quadratic programming ni cara konvensional. Banyak ah, so ada banyak dia boleh guna. Okay, atau saya boleh bagi suggestion siapa yang datang kelas saya ni akan dapat extra lah. You cari dekat, cuma cara program dia tu agak advance lah. Bila advance, you punya assignment nanti akan ada apa ni you kena submit report, program dan juga saya akan interview lah. Okay. Satu nama dia ialah, kalau berkaitan dengan power system, you boleh pergi dekat alrumi, alrumi.org. Alrumi ni dia develop semua test system ada kat sini. Okay, yang ini semua power system punya research. Okay, kat sini optimization, algorithm apa nak guna, problem apa nak guna, multiple atau single. Kat sini ada load flow punya problem, power system punya komponen ataupun test system. Ini adalah economic dispatch. Okay, nampak economic dispatch jadi banyak test system ni. So biasa memang awak akan untuk assignment akan guna test system ni lah. Contoh yang ni 40 generator, 40 unit. So ni 40 unit eh. Dia bagi alpha, beta, gamma. Okay, alpha, beta, gamma. Jangan silap. ABC ni alpha, beta, gamma. Dia bagi minimum dan maksimum for each generator. Ada 40. You kena cari cost yang minimum. Ini kalau Wolf loading effect tu lah yang saya kata tu. Ada masuk design. So yang ni akan ada tambahan coefficients D dengan E. Okay, and then ini adalah loss. Ni kalau ni emission. Ni kalau kita consider emission, ni untuk research boleh lah. Untuk kelas tak payah kot. So biasa sampai yang ni je lah untuk assignment. So ni kalau emission, ni equation dia. Dia lebih kurang sama, cuma dia coefficient dia lain. And then loss, ni tak ada, sistem ni tak ada loss. Lossless system. So loss dia kosong. Kalau yang ada loss 15 rasanya. 15. Biasa saya akan bagi 15 lah untuk assignment. So 15 sama equation. Ni data A, B, C. Minimum, maximum. Ni loss coefficient ni lah. Ni dia punya BIJ ni. BIJ, BOI, BOO. Nampak tak?
So ni ialah loss coefficient. Ni 40 kali 40, 15 kali 15. 15 kali 15, ni 1 kali 15, ni 1. Ni equation ni ialah equation yang ini. Okay. So ni untuk assignment lah. Project. Biasa project. Boleh kalian dah tukar you punya ni jadi assignment. Ni kalau you consider RAM rate limits. Ada RAM rate limits. Ni sebab advance saya tak bagilah. Ni you punya prohibited zone. Ni kalau nak bagi kompleks lagi ada prohibited zone. Maknanya 185,225 ni tak boleh, kalau you kira, you tak boleh pakai lah value tu. Sebab dia ialah prohibited. Value yang tak betul. Ni ada 3 prohibited zone untuk generator 2. Okay. Ni kalau consider RAM rate limits, ni data dia. Loading. Thermal Voth loading effects. Okay, ni Al-Rumi. Al-Rumi ni biasa dengan test data lah. Test data. Semua problem kat sini. Boleh katakan majority problem power system aja kat sini. Okay, ni relay coordination. Baguslah. Ni saya tak tahu. Saya rasa Iraq tu. Bagus dia punya sharing. Ni tak ada. So ni Al-Rumi. Satu lagi yang you boleh dapat dalam program, instead of you guna Google, satu website tu nama dia, ingat lah. Yarpis. Ni semua kod you boleh dapat. Tapi nak tahu you belajar atau tak, you apply saja, you kena that's why you kena present kat saya lah. Contoh yang ni materialistic. Kita kat materialistic ni semua MATLAB. Ni particle swarm optimization, Python, MATLAB Python lah. Ni algorithm baru, ni recorded, ni artificial bee colony macam tadi. Ada dua lah ni artificial bee colony, ni beast algorithm, ni rival je lah. Orang yang ni apply sama je, yang ni cari makan, yang ni pun sama cari makan, cuma konsep dia lain sikit. Konsep lebah tu. Ni Firefly tadi yang saya punya paper tadi. Okay, salah tengok sini. Kita tengok kat applications. Application ni robot path planning. Ni economic dispatch. So dia bagi dalam MATLAB. Saya ada dah sebenarnya. Saya dah ambil semua program dia. Tapi program dia saya boleh kata high level lah, sebab yang buat ni orang yang ada PhD dia. Maksud high level ialah dia tak guna simple program, dia guna array. Yang mana array ni kalau you belajar program pun dia kompleks. So you boleh pakai bukan setakat 2 dimension. Kalau matrix you ingat kita 2 dimension kan? Kalau ingat matrix, kita ada 2 dimension, betul tak? Kita ada part C1, part Cx. Contoh kita ada matrix A. So dia punya matrix, so bahagian sini dengan sini saja, 2 dimension. Tapi bila you pakai array, you boleh sampai 3 atau 4 dimension. Maknanya, tu saya kata dia advance. So that's why saya, kalau you buat assignment, you submit, saya nak tanya lah apa benda you belajar. Contoh,
Benda ni semua ada dah dalam, sebenarnya gini, knowledge sekarang ni dekat internet sipah. Cara you nak guna saja. Apa tadi? Ni, Yapis kan, Yapis Academic Dispatch. Ni guna PSO, boleh buka program ni. Nampak tak? Program dia simple je, ni my cost, X model, ni dia punya cost function. Ni kot PSO. Ni main program dia. Dia kompleks lah. Ni 200 iteration, population 100. Ni coefficient. So maknanya dia kena belajar jugalah. And then dia pakai, nampak dia dot, ni particle dot, ni lah yang kompleks ni. Dia pakai array. Test system dia ni test system dia. Ni 1, 2, 6, 3 ni rasa 6 generator. So dia ada plan peak min 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ni minimum P min, ni P max. Ni untuk generator 1, generator 2, generator 3, 4, 5, 6. Ni alpha, beta, gamma. Ni kalau dia consider RAM rate limits. That's why kalau you punya assignment, you pakai RAM rate limit ni, patut tak pakai lah. So, saya nak tanya lah. Kalau you ambil program ni. So, bukan setakat you ambil program, you kena belajar lah. Okay, ni dia punya ni. And then ni dia punya B gross coefficient. Nampak tak? Ni B. Ni BOI, ni ni BIJ, ni BOI, ni BOO. Ni kalau you run, tak ada error lah. Memang tak ada error. Itu lah. Subplot lagi dia je. Okay, ni 200 iteration, dia dapat 15,700 untuk 6 generator. Saya punya tadi. Oh, hilang lah. 6 generator. Okay, ni saya guna algorithm baru. Berapa generator ni? 6 ni. So, saya dapat 15,450. 5,700, nampak? Dia tak optimal lagi ni, silap. Bukan silap, dia tak optimal lagi. PSO ni result tak cantik. Saya dapat 15,000. PSO yang saya apply ni dapat 15,400. Mana je kena tune lagi. So ini 15,442. So sistem yang sama ni. Ini 6 generator unit. Okay, so that's why saya kata untuk kelas ni saya akan tunjuk lepas ni. Kita belajar dulu cara fundamental apa ni conventionalnya. Dan saya akan tunjuk cara you program. So for those yang buat PSM, Economic Dispatch, supposed to be lah separuh lah. Even though you tak buat dengan saya, you buat dengan orang lain. Okay, ni cara program ni. Cuma saya tak suka cara program ni. Dia kompleks in terms of you nak belajar tu susah sikit. Dia punya, macam saya kata dia pakai array. Dia boleh pakai 3 dimension. Kan macam ni you nak dapat balik result. Dia punya best result best cost kan. Tapi nak tahu dia punya ni best solve. Best solution dot cost. So best solution dia ni lah, ni value dia. 2, 3, 4, 5, 6. Best solve dot position. Ni
pun salah ni. Kena nampak kecil. Kena PU. PU kot. Ya, PU. So, ni 71 megawatt, 84, 99, 99, 58. So, ni depan ni. Menghasilkan kos 15,700. Ni dia punya, dia nak trace pun agak kompleks sikit lah. Okay, tu dari segi programming lah. Ada soalan kelas? Soalan? Hilang lah semua dah. Ada doktor. Okay, so kita tengok ni sekejap, lepas tu kita stop lah. Ini cara jawab exam lah. Tadi saya tunjuk cara you nak buat assignment. Program. Biasa that's why program 20% kan. So, projek tu 20%, saya akan bagi, tengok berapa orang dalam kelas. Kalau nilainya ganjil, seorang tu akan jadi buat seorang. Kalau nilai genap, maknanya satu projek tu dia kena cek kawan. Dua orang. Dia belajar program lah. Okay, ni contoh kalau kita nak dalam PIXA macam ni soalan dia. So, kita ada 3 generator. C1, C2, C3. So, kalau tengok sini, dia tak bagi dalam heat rate curve kan. Dalam final, saya bagi dalam heat rate curve. Maknanya, saya bagi value untuk per unit price. Kena darab. Kalau you tak datang kelas, ataupun kalau you tak biasa buat, saya bagi heat rate curve, you terus buat, you study sendiri. Tendensi tu nak salah tu tinggi lah. So, maknanya, saya punya kelas ni, tak kisahlah power system analysis ataupun power system operation ni. Bila salah, atas salah, bawah semua salah. So, tendensi tu dapat kosong tu tinggi. So, senang untuk saya menanda kosong. Okay, so sekarang ni cos 1, C1, 207 P1 0.008 P2. So, ni ialah alpha 1, ni beta 1, ni gamma 1. Alpha 2, beta 2, gamma 2. Alpha 3, beta 3, gamma 3. So, ni ada limit. P1 limit 10 dengan 85, P2 10, 80, P3 10, 70. Ni loss coefficient. P loss diberi, dia bagi ni lah. Ni BII lah ni. Ni BII. Mana ni B11, ni B22, ni B33. Okay. And then demand 150. So, kira berapa yang P1, P2, P3 patut supply to the system yang mana dia fulfill demand 150. Okay. Terus sekali kita buat dalam bentuk iteration lah. So, bila soalan dalam ni memang soalan perlukan iteration. Dia suruh start dengan 8. So, you start dengan 8, so cari P1 dulu. P1 first iteration. So, kita guna ni lah. PI equals to lambda minus beta I bagi dengan 2 gamma I. Tapi kalau you tengok sini dia ada komponen lain. Komponen dia ialah kat sini 2 gamma I plus lambda darab dengan BII. Square. Nampak tak? Ke tak square? Cuba kira. Dapat tak jawapan ni? Saya rasa macam tak square. Cuba kira. Cuba kira 8 tolak 7 bagi 2 darab ni kena square tak? Kalau tak, saya rasa tak square. That's why saya tak betulkan pun nota ni. Cuba kira. Buku kat office pula. Berapa? Dapat tak? Sebagai nama lah senyap ni. Habri Mazuki. Ada saya ada. Okey, cuba kira. Kena square ke tak kena square? Jawapan betul lah. Cuma kira. Kena square ke tak kena square? Sekejap saya. Tak perlu, sir. Tak perlu square kan? So, saya memang saja tak betulkan nota saya. So, siapa yang tak datang kelas, dia akan buat square lah. Tak salah.
So dia tak perlu square untuk PI ni. Square ni bila you kira Jacobian ni, dia pun ada Jacobian juga. Okay, so sekarang ni you kira P1 8.7 bagi 2 gamma, tak perlu square. 2 gamma 1 tambah lambda darab dengan B11 ni ialah B11 lah. 0.0000218 yang ni. Jangan buat 4 titik perpuluhan. Buat kalau dia bagi 6 lah. Okay. Ada student dulu masa beberapa semester lepas, dia buat 2 titik perpuluhan je. Dia pun salah lah, sebab dia pakai 2 titik perpuluhan kan kosong. So dia tak kira pun yang ni. Okay. So guna nombor yang diberi lah. So dapat 51.3. Yang ni tak perlu square juga. Dapat 78.5. 71.2. Dapat value ni, bila dapat value ni, kira loss dulu. So you masukkan P1 dalam equation P loss ni. Kita dah kira P1, kita dah kira P2, kita dah kira P3. So masuk value ni dekat P1, masuk value ni dekat P2, masuk value ni dekat P3. Kira loss. So you akan dapat loss 2.886. Daripada sini, kira error pula. Mismatch power. So power yang mismatch ni, demand tambah dengan loss. So demand kita 150, loss kita ialah 2.9. Tolak balik dengan P yang kita kira. Ya, ni tambah ni tambah ni. So you akan dapat error negatif 48.1. Kemudian dia sama je konsep dia. Bila yang ini you kena buat, you kena practice. Kalau you tak buat, you akan tercedok di exam nanti. Okay, so Jacobian ataupun Jacobian ni dalam buku hadis adat dia tulis ni ya, dpi over d lambda. Ataupun dia sebenarnya ialah inilah equation dia. Lambda gamma I tambah bii beta I bagi 2 gamma I plus lambda initial lambda pada waktu iteration tersebut darab dengan bii square. Yang ini kena square. Cuba kira 0.008 ni untuk P1, ni 0.000218, ni B11 darab 7. 7 ni dia punya beta 1 bahagi 2 gamma 20.08 tambah 8 ni you punya lambda, current lambda darab dengan 0.00218 ni ialah P1 B11. Yang ni kena square. Dapat yang ni untuk P1. Ni untuk P2 sama. Ni ialah gamma 2, ni gamma 2. Ni ialah B22. Ni ialah beta 2. Okey. So ni ialah gamma 2, ni ialah lambda sekarang 8 darab dengan B22. Square. Ni untuk komponen P2. Ini untuk komponen P3. Okey, ni ialah gamma 3. Ni ialah B33, ni ialah beta 3. 2, ni ialah gamma 3, ni ialah lambda, current lambda 8 darab dengan ni ialah B22 square. Dapat 152.5. Dapat yang ini, you cari delta lambda. Delta lambda ni ialah mismatch value bagi dengan Jacobian. So mismatch 48. Jacobian 152, so dapat 0.316. So next iteration, lambda pertama 8 tambah tolak lah. So dapat 7.684. So proceed with the second iteration. Second iteration sama juga, ulang balik. Nampak tak? Kat sini key dia, kalau you betul starting depan ni, sepatutnya akan betul sampai habis. Satu lagi saya nak highlight, bila you kira untuk first iteration ni, walaupun you punya P ni, dia kadang-kadang dia out of bound. You jangan pegging lagi. Ada satu semester tu budak, dia budak bijak. Dia tengok, kita pegging kan sebab dah kira sekali tak dapat. Maknanya dia out of bound, dia pegging. So bila you pegging itu, jawapan akan tendency tu salah lah. Saya tak kata salah, tapi biasa saya salahkan sebab tak semangat jawapan saya. Okay. So better jangan pegging lagi. Bila nak pegging ialah pada waktu you punya error sampai kosong lah. Sekarang ni error tak kosong lagi kan. Error ni tak kosong lagi. Sampai error ni kosong baru you tengok balik you punya P1, P2, P3.
Kalau out of bound baru you pegging and then proceed balik. Okay, so kat sini dapat yang ni and then you use this value for the next iteration. Okay, next iteration cari P balik P2. Again, ni kalau nak cari P tak ada square. Ingat lah, dalam nota saya maintain, dalam kelas saya baru kata. Baru saya beritahu. Tak ada square. Dapat 35, 64, 28. So kira loss. Nampak tak? Dia berulang-ulang. So dah dapat P, kira loss. Dapat loss, P loss ni. Kemudian cari mismatch. PD tolak dengan P loss, tambah P loss tolak dengan power yang kira. Dapat negatif 0.84. Kira Jacobian, masuk balik value-value ni. Kalau you tengok sebenarnya, you boleh buat program dalam, you boleh buat programming dalam MATLAB atau you boleh buat dalam Excel. Saya ada satu template untuk saya check maka apa ni result lah dalam Excel. So sebab yang berubah, value yang berubah, value lambda dan juga value apa? Yang kat sini yang berubah lambda je kot. Kan lambda je, dan semua sama. BI sama. So value lambda saja berubah. So dia dapat 154.6. Kemudian cari untuk second iteration dapat 0.0543. Kira untuk third iteration dapat 7.679. Proceed balik untuk third iteration. Sama juga yang ni tak ada square kira. So you dapat 1.699. Kira delta P dapat negatif 0.0174. Okay. Kira balik yang ni dah lain, value lain. Yang ni semua sama. 154. Dapat cari data lambda 3 76789. Buat untuk 4 iteration. 4 iteration sama juga. Ingat lah, ni tak ada square. Dah dapat tu masuk balik dalam equation loss. Cari loss. Dah cari loss, cari mismatch. Bila you cari mismatch ni kosong. Bila kosong you stop. Maknanya kat sini solution sampai 4 iteration. 4. Dan you check. Bila kosong you check. 35, 64, 52. Within the range tak? Jawapannya saya dalam range. So semua dalam range. So itu adalah jawapannya optimum. Jangan stop lagi. Value-value ni masuk balik dalam cost. Masuk balik dalam cost. Cari cost berapa. Boleh? Boleh? Kelas? Boleh, Doktor. Doktor? Yep. Yang last tadi kan, bila kita dapat kosong-kosong, katakan dia punya tu lebih pada range, so kita kena buat iteration balik lah. Ya, buat balik lah. Ulang balik macam tadi. You kena ulang balik macam yang sebelum tadi tu. Bukan yang ni, yang ni. Bila you pegging, ni kan, you peg kan. You cari data P ni tak perlu masukkan value yang ni, you peg lah. Cari error. Ni kan, you fix yang ni, you cari error baru lah. And then cari lambda baru. Ulang balik. Out of bound kan. So yang ni dia pegging. Bila dia pegging, dia masuk balik value yang pegging tu dapat error baru lah. Dan proceed lagi. You kena cuba. Tak cuba tak tahu. Sebab benda ni pun dah kompleks ni. Bila you kemahiran menggunakan kalkulator lah. Kalkulator kena sensitif, you kena mahir lah. You kena explore. Sebenarnya kalkulator you all sekarang ni dah advance sebenarnya. Saya rasa Jacobian ni dah boleh, tak tahu boleh install ke tak. Dia dah macam Excel lah, boleh. Sebenarnya banyak trik yang saya tak explore. You all explore tak you ni kalkulator? Saya tahun 98, tahun 1 di UTM, beli kalkulator saya memang lagi old lah daripada awak semua. Ada manual, study. Sebab ada subjek numerical methods yang dia belajar, you kena pakai NCR ni tu. Sekarang tak ingat lah. So you explore you punya macam you explore you punya handset lah. Kalkulator kan. So banyak function yang you boleh guna sebenarnya.
dalam terutamanya numerical methods. Sebab numerical method dia bukan banyak iteration. Saya rasa saya tak ingat, saya rasa boleh you boleh buat something dengan you punya. Sama juga kalau macam kuadratik. Kan? Kuadratik dulu you kena buat factorization tu, kalau yang senang okey lah, kalau yang susah tu macam mana? Jadi kira masuk A, masuk B, masuk C. Sama dekat matrix. Macam mana you nak inverse matrix? Matrix kalau dekat MATLAB senang lah. Kalau dekat MATLAB katalah you ada matrix A sama dengan, kalau you buat Jacobian katalah dapat 20, 3, 45. 3 kali 3 je matrix. Kan contoh 3 punya matrix, dia buat Jacobian, let's say lah katakanlah. Kan? Dalam kalkulator awak saya rasa boleh inverse 3 kali 3 kan? Ingat tak? Nak try tak? So kalau dalam MATLAB you boleh buat inversion A je. Lepas-lepas. Tapi dalam kalkulator dia ada kira matrix. You kena get familiar dengan matrix apa ni, dengan you punya, sebab dalam kelas ya saya tahu lah online nanti kan, tapi dalam kelas you kena pakai kalkulator. Okey. Boleh? Ada soalan lain? Tak ada soalan, Doktor. Ada. Kalau tak ada kita stop. Next week kita akan tengok contoh soalan-soalan ni contoh kan. So kita akan tengok contoh soalan-soalan yang biasa keluar. Saya suka sebab gini sebenarnya. Akan berlaku juga student yang akan mengulangi kesilapan yang sama lah. So walaupun saya dah terangkan dalam kelas, walaupun saya dah buat contoh, bila soalan keluar yang sama, kesilapan yang sama berulang juga. Tapi ada yang memang skor lah. Frankly speaking, subjek saya ni ada 1 tahun tu ada yang dapat 100 final. Dia boleh budget lah. Dan pada tu bukannya online. Bukan online, dia maknanya face to face dia dapat 100. Tapi coursework dia rendah sikit maksud, tapi oleh kerana final dia 100, tapi masa tu final 40%, dia dapat dalam 78 something total bila tambah dengan dia punya coursework. Oleh kerana final 100, takkanlah saya tak nak bagi dia A, so saya bagi dia A, saya up 2 markah. So subjek ni for those yang memang plan nak score, memang boleh score. Okay, sebab benda ni jelas, dan dia benda simple je sebenarnya. Kalau dia make alternatif dia pun tak sekompleks power state analysis lah. Power state analysis tu you play around with the circuit analysis dan sebagainya. Ini kita belajar benda baru lah, economic specs. So in fact economic specs ni pun saya still buat sampai sekarang. In term of algorithm baru saya apply. Kelas master pun saya pakai topik yang sama juga. Okay, so itulah yang berlaku. Hopefully you all boleh enjoy dan boleh score saja ni. Okay, kalau tak ada kita stop. Next week kita tengok contoh dan juga lepas tu kita balik semula pada conventional methods yang Newton methods, gradient method dan sebagainya. Maknanya bukan nota risalah ni, nota satu lagi. Okay? Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video saya upload. Thank you very much. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Thank Doktor. you, Doktor. Thank you, sir. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, sir.